Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah, sentiasa kita bersyukur kehadirat Allah Ta'ala kerana Allah masih mengurniakan nikmat-nikmatnya kepada kita semua. Tuan-tuan, puan-puan muslimin dan muslimat, jemaah yang dikasihi lagi dirahmati Allah Ta'ala sekalian, insya-Allah pada hari ini kita sambung semula kuliah tafsir dan tadabbur Al-Quranul Karim. Pada minggu lepas, Alhamdulillah, kita dah sampai sehinggalah ayat 35 daripada surah Al-Qiyamah. So pada hari ini insya-Allah kita sambung bermula ayat 36 sehinggalah nanti ayat terakhir insya-Allah, dan nanti kalau masih ada masa insya-Allah kita akan sambung kepada surah berikutnya, iaitu surah Al-Insan. Baik, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ayahsabul insanu an yutraka suda. ألم يك نطفة من مني يمنى ثم كان علقة فخلق فسوى فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى. Baik, Allah Ta'ala berfirman pada ayat 36, Ayahsabul insanu ayyutraka sudah. Patutkah manusia menyangka bahawa ia akan ditinggalkan terbiar? Maksudnya ialah, ayadhunnu hadzal insan al-munkar lil ba'th, al-munkir lil ba'th. Adakah manusia yang ingkar akan hari kebangkitan itu menyangka ayyutraka hamalan la yu'mar wa la yunha? Apakah dia menyangka bahawa dia dibiarkan hidup begitu sahaja tanpa ada perintah dan tanpa ada tegahan? Wala yuhasab wala yu'aqab, dan nanti dia tidak akan dihisab dan tidak akan diseksa di hadapan Allah. Adakah mereka menyangka macam tu? Kalau mereka menyangka macam tu, maka ini adalah sangkaan mereka yang salah. Manusia kita ni, manusia ni Allah Ta'ala cipta, bukan Allah biar begitu sahaja. Kita berbeza dengan haiwan. Haiwan Allah Ta'ala cipta, Allah biar mereka hidup begitu sahaja. Dia makan, dia minum, sampai masanya dia mati. Dah selesai. Manusia tak. Manusia ni dicipta Allah Ta'ala, Allah tak biarkan begitu sahaja. Maka dalam hidup ni, kita ada syariat daripada Allah. Yang mana dalam syariat tu ada perintah dan ada tegahan daripada Allah. Perintah untuk kita lakukan, tegahan untuk kita tinggalkan pula. Dan nanti di akhirat, kematian kita bukan akhir kepada segala-galanya, tetapi ia adalah permulaan kepada kehidupan yang sesungguhnya. Maka di akhirat nanti, semua apa yang pernah kita lakukan semasa hidup dekat dunia ni, kita akan dihisab. Kita akan dibalas oleh Allah Ta'ala. In khairan fa khairun, in syarran fa syarrun. Jika mana kita melakukan kebaikan, maka Allah Ta'ala akan beri ganjaran kebaikan. Sebaliknya, apabila kita melakukan keburukan, Allah Ta'ala akan beri pula ganjaran keburukan kepada kita. Maka manusia hidup di dunia ni bukan Allah biar begitu sahaja, dia melakukan ikut suka hati dia, tak. Kita manusia ni dicipta Allah Ta'ala, ada perintah dan ada tegahan yang mesti kita lakukan dan mesti kita tinggalkan. Maka Allah Ta'ala sebut pada ayat ni, khasnya kepada mereka-mereka yang ingkar akan hari kebangkitan, Ayahsabul insanu ayyutraka sudah. Adakah manusia itu menyangka bahawa dia dicipta Allah biar begitu sahaja?
tanpa ada sebarang tanggungjawab, tanpa ada sebarang kewajipan, tanpa ada sebarang tegahan? Tidak. Maka jangan kamu menyangka begitu. Ya. Pada zahirnya ayat ini nampak seolah-olah Allah Ta'ala bertanya, tetapi tujuannya ini istifham ingkari. Zahirnya bertanya, tetapi maksudnya ialah untuk mengingkari. Maka makna sebenar ayat ini ialah, jangan kamu menyangka wahai manusia bahawa kamu dicipta kemudian dibiarkan begitu sahaja. Sebab ada perintah yang mesti kamu laksanakan dan ada tegahan yang mesti kamu tinggalkan. Dan setiap apa yang kamu lakukan nanti akan dihisab di hadapan Allah Ta'ala, dan nanti kamu akan dibalas sesuai dengan amal perbuatan yang kamu lakukan. Jika kamu melakukan kebaikan, maka Allah Ta'ala akan balas dengan kebaikan. Dan jika kamu melakukan keburukan, maka Allah Ta'ala akan membalas pula dengan keburukan. Ya. Baik, kemudian Allah Ta'ala berfirman pada ayat 37, Alam yakunu nutfatan min maniyyin yumna. Bukankah ia berasal dari air mani yang dipancarkan ke dalam rahim? Pada ayat 37 ni, Allah Ta'ala menjelaskan tentang proses kita manusia dicipta, yang sepatutnya sentiasa kita ingati dan kita renungkan supaya kita menjadi hamba Allah Ta'ala yang taat kepadanya dan tidak menyombongkan diri kepada Allah. Alam yakun nutfatan min maniyyin yumna. Bukankah manusia itu berasal daripada air mani yang dipancarkan ke dalam rahim? Pada zahirnya ayat ni seolah Allah Ta'ala bertanya, tapi tujuannya ialah Allah Ta'ala nak menetapkan, Allah Ta'ala nak mensabitkan bahawa manusia ni dicipta daripada nutfah. Nutfah ni ialah air mani, ya, yumna, yang dipancarkan, yang mengalir ke dalam rahim ibu. Daripada situlah manusia dicipta. Manusia bukan dicipta daripada sesuatu yang sangat berharga. Manusia bukan dicipta daripada sesuatu yang sangat mahal, tetapi manusia dicipta daripada sesuatu yang hina. Salah satu hikmahnya, kata Al-Imam Fakhruddin Ar-Razi, ialah fihi isyaratun ila haqarati halihi. Ini mengisyaratkan betapa rendah keadaan manusia itu, kerana dia dicipta daripada air mani yang dipancarkan ke dalam rahim. Ka'annahu qil, seolah-olah dikatakan, kata beliau, innahu makhluqun minal mani. Sesungguhnya manusia ni adalah makhluk yang dicipta daripada mani. Alladhi jara ala makhrajin najasah, yang mana dia mengalir di tempat keluar najis. Fala yaliqu bimithli hadha syai' ay yatamarrada an ta'atillah. Maka makhluk macam ni tak layak dia untuk menderhaka kepada Allah Ta'ala. Tak layak dia untuk menentang Allah Ta'ala. Tak layak dia untuk mengingkari Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kenapa? Kerana dia hanya makhluk yang rendah, yang mana mengalir di tempat keluarnya najis. Bahkan setengah ulama mengatakan bagaimana manusia menyombongkan diri kepada Allah Ta'ala, menentang kepada Allah Ta'ala, padahal dia dua kali keluar daripada tempat najis. Sekali daripada ayah dan sekali daripada ibu. Maka tak ada kelayakan bagi manusia untuk menyombongkan diri, untuk menentang Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Qala Al-Ghazali, berkata Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah, man kana hadha bada'uhu, sesiapa yang begini permulaan dia, maksudnya dicipta daripada air mani tadi, kita sebagai manusia, wa hadhihi ahwaluhu, dan begini keadaan dia,
famin aina lahul batar wal kibriya wal fakhr wal khayla wal khulaya wa huwa ala tahqiqi akhassul akhsa wa at'afud du'afa. Kalaulah begini penciptaan manusia, ia dicipta daripada air mani yang mengalir ke dalam rahim, lalu dari mana datangnya kesombongan, keangkuhan, merasa besar diri, sedangkan kita ni adalah orang yang lemah. Ya, alam yakun nutfatan min maniyyin yumna. Bukankah manusia itu dicipta daripada air mani yang dipancarkan kepada rahim? Sepatutnya kalau manusia menyedari ini, membuat dia tidak menentang Allah Ta'ala, membuat dia beriman kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala dan memandang diri dia rendah di hadapan Allah Ta'ala. Baik, kita teruskan ayat 38. ثُمَّ كَانَ عَلَقَةً فَخَلَقَ فَسَوَّى. Kemudian air mani itu menjadi sebuku darah beku. Sesudah itu Tuhan menciptanya dan menyempurnakan kejadiannya sebagai manusia. Daripada air mani dia akan berubah kepada alaqah. Thumma sara qit'atan min damin jamid. Kemudian ia menjadi darah yang membeku, ya, sebuku darah beku. Dari air mani berubah menjadi darah yang beku. Proses ini disebut dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam selama 40 hari. Inna ahadakum yujma'u khalquhu fi batni ummihi 40 yawman nutfah. Selama 40 hari dalam kandungan ibu, bentuk dia ialah nutfah, air mani. Thumma yakunu 'alaqatan mithla dhalik. Lepas tu dia akan berubah menjadi darah yang beku selepas 40 hari. Thumma yakunu mudghatan mithla dhalik. Lepas tu dia akan berubah menjadi daging selepas 40 hari. Fayunfakhu fihi ar-ruh. Lepas itu baru akan ditiupkan ruh. Jadi proses dia lebih kurang selama 4 bulan. Barulah kemudian ditiupkan ruh. Summa kana alaqatan. Kemudian Allah Ta'ala mencipta dia, mengubah dia menjadi sebuku darah beku. Fakhalaqa fasawwa. Fakhalaqa Allahu biqadrihi. Lepas tu Allah mencipta dengan kuasanya. Wasawwa suratahu fi ahsani taqwim. Dan Allah Ta'ala membentuk rupa dia dengan bentuk yang sebaik-baiknya. Ya. Ini proses bagaimana manusia dicipta Allah Ta'ala. Daripada air mani berubah menjadi darah beku. Kemudian daripada darah beku ini dia berubah lagi menjadi daging. Kemudian Allah Ta'ala bentuklah rupa wajah kita seperti sekarang. Ya. Huwallazi yusawwirukum fil arhami kaifa yasha. Dialah Allah Ta'ala yang membentuk rupa kita fil arham, di dalam rahim, kaifa yasha, sebagaimana yang Allah Ta'ala kehendaki. Bukan sebagaimana yang kita kehendaki, tetapi sebagaimana yang Allah Ta'ala kehendaki. Wajah kita macam ni, inilah kehendak Allah Ta'ala. Wajah orang lain pula berbeza, itu kehendak Allah Ta'ala. Ya. Kemudian Allah Ta'ala sebut pada ayat 39. فَجَعَلَ مِنْهُ الزَّوْجَيْنِ الذَّكَرَ وَالْأُنْثَى. Lalu Tuhan menjadikan daripadanya dua jenis, ada lelaki dan ada perempuan. فَجَعَلَ مِنْهُ الزَّوْجَيْنِ. Allah Ta'ala jadikan daripada air mani yang berubah menjadi darah, darah berubah menjadi daging tadi, Allah Ta'ala jadikan daripada situ az-zawjain, ada dua jenis, berpasang-pasangan, az-zakar wal untha, ada lelaki dan ada perempuan. Ini pun satu kuasa Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Bagaimana Allah Ta'ala dapat menentukan ni lelaki, ni perempuan, ni perempuan, ni lelaki. Kita tak ada kuasa. Berapa ramai orang yang menginginkan dapat anak lelaki, tapi Allah bagi kepada dia anak perempuan. Begitu juga sebaliknya. Berapa ramai orang yang menginginkan anak perempuan,
tetapi Allah bagi kepada dia anak lelaki. Kerana yang menentukan lelaki atau perempuan adalah Allah Subhanahu wa taala. Faja'ala minhu az-zawjaini adz-dzakara wal untha. Allah taala jadikan daripada situ, daripada darah itu tadi yang kemudian berubah kepada daging, ada lelaki dan ada perempuan. Sebab itulah selepas beberapa bulan dalam kandungan, doktor boleh tunjuk kepada kita sekarang apakah jantina dia, laki ke perempuan ke, boleh dia tunjuk pada kita. Ya. Baik, yang menarik dekat sini Allah Taala sebut az-zakar wal untha. Apa beza antara ar-rijal wan nisa? Ar-rijal wan nisa pada zahirnya juga diterjemah dengan laki dan perempuan. Az-zakar wal untha juga diterjemah dengan laki dan perempuan. Apa beza antara dua perkataan ini? Kalau az-zakar wal untha, ia lebih merujuk kepada jantina. Jantina ni kita boleh lihat sejak daripada dia lahir dengan tanda yang ada pada tubuh badan dia. Kalau disebut ar-rijal wan nisa atau ar-rajul al-mar'ah, ia lebih kepada lelaki dan perempuan dilihat daripada sifat-sifat dia dalam kehidupan sosial. Biasanya ini nampak bila mana dah dewasa. Semasa baru lahir tak nampak lagi. Maka semasa lahir yang sesuai untuk dia ialah menentukan dia lelaki dan perempuan ialah melihat kepada jantina langsung. Maka bahasa dia az-zakar wal untha. Tetapi kalau nanti dia dah besar, menentukan seseorang lelaki dengan perempuan dengan melihat sifat-sifat dia, itu ar-rijal wan nisa. Misalnya lelaki dia mempunyai perwatakan yang agak keras berbanding perempuan, ya, maka itu disebut ar-rijal dan an-nisa. Jadi penilaian dia dilihat daripada itu, ya. Kalau az-zakar wal untha melihat langsung kepada jantina dia. Baik, kita teruskan ayat terakhir, ayat 40. Alaysa dhalika biqadirin ala an yuhyiyal mauta. Adakah Tuhan yang menjadikan itu semua tidak berkuasa menghidupkan orang-orang yang mati? Allah buat satu soalan. Selepas Allah Ta'ala menjelaskan tentang kuasa Allah mencipta manusia ni daripada air mani yang dipancarkan kepada rahim, lepas tu berubah menjadi darah yang beku, lepas tu berubah menjadi daging, lepas tu Allah tentukan ada lelaki dan ada perempuan sehingga akan hidup manusia seperti sekarang. Lalu Allah Ta'ala buat satu soalan. Alaysa dhalika biqadirin ala ayyuhiyal mauta. Adakah Tuhan yang menjadikan itu semua tidak berkuasa menghidupkan semula orang-orang yang telah mati? Soalan ni Allah Ta'ala tujukan kepada mereka-mereka yang tidak percaya bahawa Allah Ta'ala kuasa menghidupkan semula orang yang sudah mati. Seolah Allah Ta'ala ingin mengatakan kepada mereka, kamu mengatakan aku tak mampu untuk mencipta, untuk menghidupkan semula orang yang sudah mati. Kamu tak tengok ke macam mana kamu dicipta? Bagaimana proses kamu dicipta? Daripada air mani berubah menjadi darah, darah berubah menjadi daging, kemudian ada lelaki ada perempuan, Allah sempurnakan semua penciptaan. Kamu tak tengok ke? So kalau Allah Ta'ala kuasa melakukan itu semua, maka sudah tentulah Allah Ta'ala kuasa untuk menghidupkan kamu semula. Bahkan kalau kita bawa kepada akal logik manusia, menghidupkan semula manusia yang telah mati lebih mudah bagi Allah Ta'ala berbanding menghidupkan kali pertama. Ini kalau kita bawa kepada akal manusia. Bukan berarti ada yang susah bagi Allah. Tak ada susah bagi Allah. Kenapa? Kerana penciptaan kali pertama
Belum ada contoh. Kita belum pernah hidup. Ya. Manakala penciptaan kali kedua, ketika mana nanti Allah Ta'ala nak hidupkan kita semula, contoh dah ada, kita dah pernah hidup dah. Allah tinggal menyusun balik saja dah. Maka kalau dibawa kepada hukum akal kita, pada logik kita, maka penciptaan kali kedua adalah lebih mudah bagi Allah. Maka alaysa dhalika biqadirin ala ayyuhyal mauta? Adakah Tuhan yang menjadikan itu semua tidak berkuasa menghidupkan orang-orang yang sudah mati? Jawapannya, tentu Allah berkuasa. Tentu Allah Ta'ala berkuasa. Oleh kerana itulah Allah Subhanahu wa Ta'ala kuasa menghidupkan segala-galanya. Sesuatu yang sudah mati, yang mustahil bagi setengah orang, Allah Ta'ala pasti kuasa. Man kana qadiran ala an yuhyiyal mauta. Oleh itu, Rabb yang kuasa, Allah Ta'ala yang kuasa menghidupkan yang sudah mati. Fayyassiru alaihi an yuhyiya ahlamaka wa amalaka. Maka mudah saja bagi Allah untuk menghidupkan mimpi-mimpi dan angan-angan. Dalam hidup ni kita jangan nak putus asa bahawa dah tak ada kehidupan lagi dah ni, susah dah ni, berat dah ni. Jangan pernah putus asa. Ada Allah yang maha menghidupkan. Jasad yang sudah mati sekalipun Allah kuasa menghidupkan. Apatah lagi untuk memberikan kehidupan kepada orang yang masih hidup. Sudah tentu Allah Ta'ala maha kuasa. Qala An-Nawawi rahimahullah, berkata Al-Imam An-Nawawi rahimahullah, wa yustahabbu li kulli man qara'a laysa Allah bi ahkamil hakimin ay yaqul bala wa ana ala dhalika minasyahidin. Al-Imam An-Nawawi rahimahullah mengatakan, sunat bagi orang yang membaca alaysa Allahu bi ahkamil hakimin, akhir surah At-Tin ayat 8 tu, sunatlah dia membaca selepas itu bala wa ana ala dhalika minasyahidin. Ya. Wa idza qara'a alaysa dhalika biqadirin ala an yuhyiyal mauta, dan apabila ia membaca alaysa dhalika biqadirin ala an yuhyiyal mauta, akhir surah Al-Qiyamah ni ataupun ayat 40 surah Al-Qiyamah ni, maka sunat dia membaca bala ashhad, betul aku bersaksi. Nah, maka selepas kita membaca ayat 40 surah Al-Qiyamah ni, alaysa dhalika biqadirin ala an yuhyiyal mauta, maka sunat kita membaca bala ashhad, betul aku bersaksi. Ya. Wa idza qara'a fa bi ayyi haditsin ba'dahu yu'minun, dan apabila seseorang membaca ayat fa bi ayyi haditsin ba'dahu yu'minun, surah Al-A'raf ayat 185, qala amantu billah, sunat dia untuk membaca amantu billah, aku beriman kepada Allah. Wa idza qara'a sabbihisma rabbikal a'la, dan ketika mana seseorang membaca surah ayat sabbihisma rabbikal a'la, ayat pertama daripada surah Al-A'la, maka sunatlah dia membaca subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal a'la. Ya. Maka ayat 40 ni menjelaskan alladhi khalaqal insan, Allah Ta'ala yang telah mencipta manusia, wa tawwarahu ila hadhil atwar al-mukhtalifah, dan Allah Ta'ala membuatnya pelbagai proses yang berbeza daripada air mani, darah dan seterusnya. Biqadirin ala ayyuhiyal mauta, kuasa, pasti kuasa menghidupkan orang yang telah mati. Bala innahu ala kulli syai'in qadir, Allah Ta'ala maha kuasa atas itu semua. Maka kalau ada orang bertanya, apakah bukti kukuh Allah Ta'ala kuasa mencipta semula orang yang sudah mati atau menghidupkan orang yang sudah mati, maka jawapan paling mudah dan simple ialah, buktinya
kehidupan kita sekarang. Sebagaimana nyata bagi kita kehidupan sekarang, tak ada sedikit pun keraguan, maka begitulah nyata dan jelasnya Allah Ta'ala kuasa menghidupkan kita semula. Kerana kehidupan kita sekarang ni, ini bukti kukuh bahawa Allah kuasa menghidupkan kita kali kedua, bahkan kali ketiga, bahkan beberapa kali. Allah Ta'ala kuasa. Sekarang ni bukti, kita dah hidup sekarang, kita hidup sekarang. Ini bukti kukuh bahawa Allah Ta'ala maha berkuasa terhadap kita. Ya. Baik, Alhamdulillah kita telah pun selesai membahaskan surah Al-Qiyamah, ya. Surah yang menjelaskan tentang peristiwa hari kiamat, mulai daripada tanda-tanda keadaan manusia, ya, serta manusia yang banyak ingkar akan hari kiamat. Alhamdulillah kita telah pun selesai membahaskan surah ni. Moga-moga Allah Ta'ala beri kita kefahaman yang baik, dan surah Al-Qiyamah ni menjadi salah satu surah yang amat sangat baik untuk kita renungkan, ya, tentang kehidupan akhirat, tentang kehidupan hari kiamat, ya. Moga-moga ini dapat membuat kita semakin beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Baik, kita teruskan kepada surah yang berikutnya, iaitulah surah Al-Insan, surah yang ke-76 dalam Al-Quranul Karim. Baik, sebelum kita membahaskan ayat-ayat Allah Ta'ala yang terdapat dalam surah Al-Insan ni, saya nak sampaikan dahulu sedikit muqaddimah kepada surah Al-Insan. Pertama-tama, surah ini mempunyai beberapa nama. Pertama disebut nama dia surah Al-Insan. Al-Insan artinya ialah manusia. Kenapa? Kerana dalam surah ni Allah Ta'ala menceritakan perjalanan kehidupan manusia, mulai daripada sebelum dia dicipta, kemudian ketika dicipta, ketika hidup, bahkan sampai mati di akhirat nanti. Maka disebut surah Al-Insan kerana surah ini menjelaskan tentang kehidupan insan, kita manusia ni. Yang kedua, surah ini juga disebut nama dia sebagai surah Ad-Dahr. Ad-Dahr yang berarti masa. Kerana dalam ayat pertama Allah ada berfirman, hal ata 'alal insani hinum minad dahr. Ada kata ad-dahr dekat situ. Maka disebutlah nama surah ini juga sebagai surah ad-dahr, ya. Seterusnya surah ini juga disebut nama dia sebagai surah Amshaj, sebagaimana dikatakan Al-Khafajiyah, ya. Disebut sebagai surah Amshaj. Kenapa? Kerana Allah Ta'ala berfirman pada ayat yang kedua, inna khalaqanal insana min nutfatin amshaj. Ada perkataan amshaj dekat situ, maka surah ni juga disebut nama dia dengan surah Amshaj. Seterusnya surah ni juga disebut sebagai surah Al-Abrar, sebagaimana dikatakan oleh At-Tubarisi, ya. Disebut sebagai surah Al-Abrar. Kenapa? Kerana dalam surah ni Allah Ta'ala ada berfirman, innal abrara yashrabuna min ka'sin kana mizajuha kafura. So inilah beberapa nama kepada surah Al-Insan ni. Pertama disebut sebagai surah Al-Insan, yang kedua disebut sebagai surah Ad-Dahr, yang ketiga disebut sebagai surah Amshaj, ya, yang keempat disebut sebagai surah Al-Abrar, ya. Inilah beberapa nama kepada surah Al-Insan ini. Baik, seterusnya surah Al-Insan ni adalah surah Makkiyah, walaupun sebenarnya di sana ada perbezaan pendapat dalam kalangan ulama. Ada setengah ulama mengatakan Madaniyah, ada setengah ulama mengatakan Makkiyah. Tetapi Al-Imam Tahir Ibn Ashur mengatakan wal asahhu annaha Makkiyah. Menurut pendapat yang paling sahih, pendapat yang paling kuat, bahawa surah Al-Insan ni ialah surah Makkiyah. Artinya ia diturunkan kepada Nabi alaihi salatu wassalam semasa baginda masih berada di kota Mekah.
Ini dapat dibuktikan daripada uslubnya, maknanya dan lain-lain sebagainya, ya. Baik, surah Al-Insan ni apabila kita lihat di dalam Al-Quran, maka ia adalah surah yang ke-76, ya. Tetapi apabila dilihat daripada sisi tertibun nuzulnya, sebagaimana disebut oleh Jabir bin Zaid, ya, menurut Jabir bin Zaid ini surah yang ke-78 diturunkan kepada Rasulullah SAW. Tetapi ada juga pendapat mengatakan sebagaimana disebut dalam Mushaf Abdullah bin Mas'ud, bahawa surah ini adalah surah yang ke-31 diturunkan kepada Nabi SAW. Perbezaan pendapat macam ini perkara biasa kerana ada kepelbagaian riwayat dan lain sebagainya, ya. Baik, kemudian surah Al-Insan ni antara surah yang mempunyai keutamaan tersendiri. Apa dia? Sunat kita baca pada solat subuh hari Jumaat. Hadis daripada Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari, kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yaqra'u fil jumu'ati fi salatil fajr alif lam mim tanzil as-sajdah wa hal ata 'alal insani hinun min ad-dahr. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca pada Jumaat, pada sembahyang subuh Jumaat, alif lam mim tanzil as-sajdah, ya, alif lam mim tanzilul kitab la raiba fihi min rabbil alamin. Surah tu selain disebut sebagai surah as-sajdah, ia disebut juga sebagai alif lam mim tanzil, ya. Dan pada rakaat yang kedua Nabi membaca hal ata 'alal insani hinun minad dahr, iaitu surah Al-Insan ni. Jadi sentiasa Nabi baca ketika mana baginda alaihi salatu wassalam melaksanakan salat subuh. Rakaat pertama as-sajdah, dan pada rakaat yang kedua Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca surah Al-Insan, ya. Baik, kandungan surah Al-Insan ni secara amnya sebagaimana saya sebut sebentar tadi, bahawa surah Al-Insan ni ialah surah yang menjelaskan tentang kita manusia. Mulai daripada dahulu kita tak ada, nama kita dahulu pernah tak disebut sama sekali. Kenapa? Kita belum ada, kita belum dicipta, orang belum kenal kita, bahkan jasad kita belum ada. Ada satu masa dahulu kita berada dalam keadaan itu. Contoh mudah macam ni, orang yang hidup hari ini berusia dalam 60 tahun, maka 70 tahun yang lepas, lam yakun syai'an mazkura, dia belum disebut siapa-siapa, orang belum kenal, orang belum tahu, ya. Kemudian Allah Ta'ala menjelaskan nanti bagaimana pula kita dicipta, kemudian apa kewajipan kita selepas kita dicipta, kemudian apa pula balasan yang Allah Ta'ala timpakan kalau kita tidak mahu mengikuti perintah Allah Ta'ala dalam hidup ini, dan apa pula ganjaran yang akan diterima sekiranya kita mengikuti apa-apa yang disyariatkan oleh Allah Ta'ala. Kemudian Allah Ta'ala memberikan gambaran bagaimana keindahan syurga, bagaimana keindahan neraka, sampailah akhir daripada perjalanan kehidupan manusia. Maka surah Al-Insan ni boleh kita katakan, kalau kita ingin hidup sebagai manusia, sebagai insan dengan baik, maka surah Al-Insan ni adalah panduan kepada setiap insan supaya dia selamat dunia dan akhirat, insya-Allah taala. Baik, saya ingat itu sahaja kuliah kita pada hari ini. Insya-Allah taala kita akan bahas bermula ayat pertama surah Al-Insan pada kuliah yang akan datang. Mudah-mudahan Allah Ta'ala sentiasa kurniakan hidayah dan taufik kepada kita untuk sentiasa bersama-sama mengkaji Al-Quranul Karim. Yang baik daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, yang kurang daripada saya, subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammad
wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallama walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.